popcorn ni ada. Apa khabar semua? Sihat? Kalau sehat, boleh tak tolong komen sikit? Saya sehat. Baru semangat sikit. Saya nak mengajar ni. Okey. Sehat semua? Berapa orang hari ni? Kita ada 84 orang. Tolak saya, tolak staf saya Sulaiman, 82 orang. Alhamdulillah. Saya ingatkan boleh cecah 100 orang. Tak boleh cecah pula kali ni. Hai, masing-masing dah pandai lah ni. Okey. Jadi alhamdulillah semuanya sihat ya. Inilah hebatnya bila kita ada kuasa, apa ni kita panggil kuasa teknologi ni. Walaupun kita duduk berjauhan, saya duduk kat Banting, dia duduk dekat Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Perak, Johor, Perak, Pening, Kedah, Sabah, Sarawak. Walaupun kita berjauhan, kita tetap boleh ada touch macam ni kan. Sebab adanya Zoom meeting, adanya apps macam ni. Sampai muka saya okey, dan saya ucapkan terima kasih. Saya nampak ada Abang Farizan pun ada. Ini orang Banting golongan saya juga ni. Okey, dan saya ucapkan terima kasih kerana sudi menonton live saya pada hari ini. Sesi Zoom meeting saya hari ini adalah saya nak mengajar rakan-rakan tentang satu benda je. Tentang berkaitan dengan 30 strategi yang boleh rakan-rakan gunakan untuk tingkatkan boost, untuk tingkatkan supaya kita ni senang nak close orang. Sebelum ni saya ada ajar pada 2 minggu lepas lagi saya ada ajar. Setiap kali saya buat live coaching, Zoom meeting macam ni, saya akan tentu 5. Sekarang dah masuk yang ke-10. Dan pada minggu ni mungkin saya akan cerita lagi 5 macam tu. Saya cerita sikit-sikit supaya rakan-rakan semua boleh buat, aplikasikan dan mudah-mudahan sedikit idea yang saya beri ni dapat membantu tuan-tuan semua tingkatkan activation, tingkatkan pendaftaran. Sebab dalam Tone Wow ini, rakan-rakan, senang kan kita pegang 3 benda. Perkara yang pertama yang kita kena pegang untuk kita nak cipta satu pendapatan banyak dalam Tone Wow ni, senang je, hukum dia 3 je. Hukum yang pertama, jaga pendaftaran peribadi kita. Maksud saya pendaftaran peribadi tu kita kena jaga. Nak atau tak nak, minimum kita kena ada 100 orang pendaftaran. Kita kena ada 100 orang pendaftaran yang aktif. Ini paling penting. Betul lah macam cakap Tuan Sulaiman tadi kan. Dalam Tone Wow ni, fokus kita bukan nak kaya sebenarnya. Kalau kita nak kaya, lebih baik kita jual produk-produk yang boleh dapat untung satu barang, untung 100 ke, satu barang untung 1000 ke. Macam contoh jadi ejen property kan. Baru-baru ni saya proses nak beli rumah. Satu rumah harga 1 juta. Kalau dia dapat untung 3% daripada 1 juta, dia sudah dapat 30,000. So 30,000 untung, itu baru untung besar. Betul tak? Tapi kalau tuan-tuan nak untung besar, tuan-tuan kena cari satu benda yang boleh dapat untung besar. Tapi dalam satu dua, untung kita tak besar tuan-tuan kalau jual sikat. Kita beli 12, tak ada untung pun. Unless lah kita ni center, kita boleh dapat harga tu sedikit murah. Itu pun kita untung mungkin RM50 macam tu je. Kita untung banyak. Ada siap-siap kita rugi lagi, jual RM10 kan. Kita tak fokus pada untung tu, tapi sebenarnya kita fokus pada pendapatan pasif tu. Meskipun kita boleh dapat pendapatan pasif itu hanya RM100 saja, tapi income yang kita dapat RM100 tu, dia akan terus akan kita terima setiap bulan. Walaupun kita tidak ada, diri kita ini tidak dilekatkan pada bisnes tu, walaupun kita tak ada pada kedai, walaupun orang yang nak top up tu tidak ada dengan kita, dia top up dekat mana-mana, kita terus akan dapat duit. Kalau kita boleh dapat untung walaupun 3%, saya bagi contoh lah, ejen property, saya cerita situasi tadi kan. Untuk dia dapatkan 3% daripada saya, dia perlu follow up saya 3 bulan berturut-turut, dia perlu serve saya 3 bulan berturut-turut, dia perlu ada dengan saya, dia perlu ikut. Kalau saya nak tengok rumah 10 kali dia kena pastikan dia ada. Dan setelah dia dapat benda tu, selepas tu dia boleh dapat lagi, dia takkan boleh dapat lagi, dia kena terus lagi cari customer yang lain. Okey, sebab apa? Pendapatan dia dapat besar, tapi pendapatan itu adalah pendapatan yang aktif. Pendapatan tu dia nak dapat, bisnes tu perlu lekat dekat badan dia. Dia kena usaha, dia kena kerja keras. Dia dapat. Tapi dalam bisnes Tone Wow,
walaupun income kita kecil, tapi income itu dia tak melekat dengan badan kita. Bisnes tu tak melekat dengan badan kita. Kita tak buat apa-apa pun, kita duduk dekat rumah pun, orang akan terus top up, kita akan terus dapat duit. Okay. Tetapi rakan-rakan, meskipun pendapatan itu kecil, RM100, ia boleh jadi besar juga. Tak semestinya dia tak boleh jadi kecil, dia boleh jadi besar. Cara ni macam mana? Cara ni kita kena main volume. Kita kena ramaikan pendaftaran, kita kena ramaikan ahli, kita kena kembangkan grup kita. Lagi ramai orang guna sikat Tuan Wow di bawah rangkaian kita, lagi besar komisen kita. Mungkin hari ini kita dapat 100. Lama-lama dia naik boleh jadi 500. Lama-lama dia boleh jadi 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 30,000, 50,000. Siapa sangka itu masuk akal kan? Sedangkan yang tuan-tuan sedang saya bercakap ni di depan hadapan tuan-tuan ni, saya sendiri bereksperience dalam menerima pendapatan sebanyak itu. Okay. Jadi kerja kita hanya ramaikan saja. Lama-lama dia akan jadi besar. Dan yang paling penting, kita tak perlu bisnes itu lekat dekat badan kita. Saya ada bagi satu contoh lah. Siapa yang dekat sini, saya tanya secara jujur, siapa yang dekat sini yang menerima kenaikan komisen? Dah check lah komisen untuk komisen bulan Julai. Saya rasa belum update lagi full. Tapi saya rasa esok ataupun lusa komisen tu akan update lah full. Tapi setakat ini, siapa yang tengok komisen dia menaik? Bulan Julai komisen naik berbanding dengan bulan lepas punya komisen. Siapa yang menaik? Boleh tak tolong komen? Saya nak tolong rakan-rakan. Siapa yang naik? Tolonglah. Voting sikit. Tolong komen. Siapa yang komisen dia naik? Ataupun komisen dia sama. Bukan drop. Sama ataupun menaik. Cuba komen sikit. Saya Datuk. Bagilah semangat sikit dekat kawan-kawan kita kan. Kita ada 86. Ada 90 orang lebih kurang dekat sini kan. Naik RM20. Naik. Kita bagi orang lain tahu. Orang lain nampak. Sama. Naik. Okey. Yes, naik 200 tanpa pendaftaran. Fush, luar biasa. Tak pendaftar pun naik 200. Kekal 4 angka. 6 bulan tak melaju. Allahu Akbar. Ini kurang ajar. Ini kurang ajar. Nampak kawan-kawan? Kekal 4 angka. 6 bulan tak buat kerja. Ini kurang ajar. Lepas tu dia user siapa ni? Oh, saya kenal lepas tu dia ni. Ni sahabat saya ni. Orang Sarawak tak saya. Okey. Kenaikan hampir 800 ke 1,000 setiap bulan. Masya Allah Rabbi. Kawan-kawan, korang ada 90 orang dalam ni. Baca komen sekarang. Baca sekarang komen. Nampak kenaikan dia ni merepek-repek. Naik walaupun last minute daftar 3 orang di bulan lepas. Naik. Jadi rakan-rakan dekat sini. Tuan-tuan, saya nak nampakkan kepada korang. Korang baca komen ni lama-lama korang pun jadi segati kan. Apa yang saya nampak kat sini. Bulan lepas, ramai orang langsung tak buat pendaftaran. Bulan lepas masih ada ramai orang yang aku tak semangat lagi lah. Semangat ataupun momentum untuk buat pendaftaran tu belum ada lagi. Masih lagi sikit-sikit. Tapi komisen masih masuk. Komisen masih masuk. Ada yang menaik lagi. Itu yang kurang ajar tu. Yang menaik pun ada. Okay. Tapi kita buat kerja sama. Kerja yang kita buat daripada bulan lepas, kerja kita sama je. Apa pembaharuan yang korang dah buat? Cuba tanya di sini. Apa pembaharuan yang korang dah buat? Tak ada apa-apa pembaharuan pun, sama je kerja korang, daftarkan orang kan. Lepas tu sama-sama dengan grup, bagi-bagi semangat sikit kat grup. Ini ada coaching ke, ini ada saya punya live interview ke apa ke, korang suruh dia tengok. Ada apa-apa coaching ke, korang suruh dia masuk. Lepas tu sedih-sedih dia sikit. Lepas tu daftar, buat penajaan tu di sini. Setiap bulan korang buat benda yang sama. Tapi kenapa komisen naik? Itu satu. Ada orang yang tak buat, dah 6 bulan tak buat, masih lagi terima. Macam mana boleh dapat pendapatan tu? How come boleh dapat? Sebab apa? Membuatkan bisnes itu dia tak lekat dengan badan kita. Bisnes itu dia tak bergantung kepada effort kita. Rajin kita buat, baru kita dapat. Okay? Kalau kita tak buat, kita berehat, kita demotivate, kita berehat sekejap tak buat, tak dapat income. Tak. Bisnes ini dia tak melekat dengan badan kita. Bisnes ini dia sendiri. Sekali kita dah bina, dia akan kekal macam tu aja. Dia akan terus dapat. Ini sistem ni yang ada dalam Tuan Wow. Tak banyak peluang bisnes yang ada macam ni. Okay, tak banyak tuan-tuan peluang bisnes. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bagi tahu saya, apa bisnes yang tuan-tuan tahu? Okay, kita ambil bisnes yang sama niche lah macam kita. Bisnes yang berkaitan dengan ejen.
Okey, saya minta maaf kalau ada yang buat bisnes-bisnes yang seperti saya kata, tapi saya minta maaf. Ejen apa yang korang tahu? Ejen penapis air, ejen insurans, okey. Ejen apa lagi yang korang tahu? Sebut ejen produk kecantikan, yang ada dropship, ejen, ada stokis. Tuan-tuan, apa saja bisnes-bisnes yang ada berunsurkan ejen, cukup susah kita nak jumpa yang ada. Macam saya cakap, ejen property sekalipun, walaupun dia boleh dapat pendapatan itu besar sekali, contoh rumah 1 juta, 3% dia dapat 30,000. Tuan-tuan, bisnes itu melekat dekat badan dia. Sekali dia dapat, dia dah tak boleh dapat tiap-tiap bulan. Apa bisnes yang boleh janjikan, sekali kau dapat customer tu akan terus repeat sale dengan kau sampai bila-bila, selagi dia guna produk tu. Tak akan, tuan-tuan. Even, saya bagi contoh penapis air ataupun insurans. Tuan-tuan, insurans, sistem dia ada mirip non-wow sikit, ada mirip bisnes telco. Sebab selagi orang tu membayar dia punya komitmen insurans dia, selagi tu dia akan terus bayar. Tapi dia ada limit. Dia ada limit tahun dia. Untuk orang yang tahu buat insurans dia tahu. Okey. Tetapi dalam non-wow, tuan-tuan, dia tak ada limit, tuan-tuan. Sampai kita mati pun kita masih dibayar. Okey. Baru-baru ni saya baru dapat WhatsApp daripada satu orang ejen ni. Dia kata, "Salam tuan, saya nak sertai grup tuan boleh tak? Saya nak dapatkan sedikit ilmu ke apa ke." Dia nak join grup Telegram. Saya cakap, silakan, join. Arwah Nizam Bijak Niaga sudah bertahun tinggalkan bisnes ni. Masih lagi ada ejen yang di bawah dia yang masih aktif lagi buat. Tuan-tuan rasa arwah Nizam Bijak Niaga tu masih tak menerima komisen ke? Sampai sekarang, balu dia, isteri dia masih lagi menerima komisen. Sampai sekarang tau. Dia adalah seorang pemandu teksi. Dia dah meninggal, isteri dia pandu teksi ke? Isteri dia mana boleh pandu teksi? Isteri dia tak ada lesen. Kita tak tahu isteri dia boleh bawa kereta ke tak dan sebagainya. Dia tak akan boleh waris income aktif yang suami dia buat. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Sama juga dengan arwah Dr. Miza. Dia seorang doktor jadi klinik. Doktor ini meninggal, isteri dia tak boleh ganti dia jadi doktor, tuan-tuan. Sebab bisnes tu adalah bisnes yang lekat di badan. Bisnes itu tidak boleh ditukar-tukar. Tapi terluar bisnes itu tidak lekat di badan. Kita meninggal sekalipun, benda ini akan tetap, duit akan terus dibuat. Duit akan terus disalurkan. Terus akan masuk. Dia ketukar kepada ahli keluarga, waris sebagainya. Okay. Orang hanya pandang bisnes kecil-kecil je, sen-sen. Tapi orang terlupa ada satu benda yang jauh lebih penting daripada itu. Iaitu income forever. Income itu kekal. Tak ramai orang nampak benda ni. Tuan-tuan, kalau saya meninggal sekalipun, isteri saya tak perlu pandai jual singkat pun. Anak-anak saya tak perlu pandai jual singkat. Tapi saya tahu pendapatan saya ni mereka akan waris. Okay. Jadi tuan-tuan kena tahu benda ni. Kita kena tahu beza. Yes, Char Waluddin Effendi cakap 6 tahun. Ini yang saya nak bagi tahu. Ada sistem bisnes yang mirip-mirip macam Tuan Wow, tapi dia tidak boleh bagi sehebat macam Tuan Wow. Ramai orang tak nampak benda ni. Orang nampak pada income yang kecil-kecil. Orang nampak yang itu. Tapi orang tak nampak sistem tu. Kalau orang nampak sistem tu, nescaya ramai orang-orang yang hebat-hebat, orang yang besar-besar ni, orang yang kaki-kaki bisnes yang kuat-kuat ni, dia orang akan buat benda ni. Tapi disebabkan dia orang tak nampak, dia orang telah dikaburi pada untung sen-sen tu. Contoh, orang top up RM10, kalau kita dapat 10%, kita dapat RM1. Orang top up 100-120, kita dapatlah RM10-12. Bila nak kaya, tuan-tuan? Orang nampak yang itu, tapi orang tak nampak. Walaupun kita untung kecil-kecil, untung kecil dia boleh jadi besar, tuan-tuan, selagi kalau kita main volume. Itu kita daftarkan seorang. Kalau kita ambil 100 orang berkembang jadi 1,000, 1,000 berkembang jadi 10,000, kita tak akan dapat banyak. Kita boleh jadikan dia banyak dengan main volume. Tetapi tuan-tuan, pendapatan berterusan, income pasif, dah mati pun terus dapat. Tak buat melepek, buat benda lain, buat bisnes lain pun tetap dibayar Tuan Wow. Berapa ramai orang yang buat Tuan Wow ni, dia gunakan komisen daripada Tuan Wow untuk dia kembangkan bisnes lain. Untuk kembangkan bisnes pesaing pun ada. Okay? Sistem ini tuan-tuan, apa yang boleh digantikan? Kalau komisen kecil, hasil kecil, kita boleh main volume, ramaikan, boleh jadi besar, tak ada masalah. Kan? Income kita kecil, kita boleh jadi besar dengan main volume. Okay? Tetapi untuk ada ganti
Sebab benda ini hanya certain sistem saja yang boleh buat benda ni. Bergantung kepada produk, bergantung kepada company itu sendiri. Ada banyak je produk yang sama seperti Tuan Wow jual singkat, tapi dia tak boleh offer sistem macam ni. Bagi sampai unlimited, sampai lantai boleh bagi commission. Sampai bila-bila meninggal dunia pun commission diwariskan. Tak ramai, banyak company sanggup bagi benda macam ni. Tapi hanya Tuan Wow hanya bagi. So sistem ini tak ada orang boleh ganti. Tak ada orang boleh tukarkan. Kalau komisi kecil, kita boleh jadikan dia besar. Tapi macam mana dengan sistem? Sistem ini tak ada sila ganti. Hanya Tuan Wow saja ada. Kalau orang nampak yang B ni, orang nampak benda ni, maka ramai orang akan kekal dalam buat bisnes ni. Komisen dia kecil, itu padan muka dia. Faham tak maksud saya? Itu padan muka kita. Sebab kita yang tak buat betul-betul, kita yang tak kembangkan bisnes kita, kita yang tak aktif ramai daftarkan ramai ahli. Kejap buat, kejap melepek, bulan depan buat, bulan depan melepek. Lagi tuntang, dia lah nombor 1, dia paling hebat. Bulan depan dia senap. Jadi komisen tu ikut dia. Dia nak tinggi, dia kena aktif. Okay? Tapi apa yang dia boleh, itu bergantung pada diri sendiri. Tapi bisnes ini, sistem dia bagi tu pendapatan tu berurusan. Waktu kau tengah semangat buat, ya kau dibayar. Waktu kau tengah marah-marah, kau tak aktif, kau dibayar juga. Cuba buat bisnes lain. Waktu kita tengah aktif, kita dibayar. Tapi waktu kita tak aktif, kita dibayar tak tengah. Saya ada seorang kawan saya. Dia ada buat satu bisnes agent. Saya tak nak cakap lah bisnes apa, bisnes networking lah. Okay, bisnes networking. Dia cipta satu pendapatan yang besar dalam bisnes tu. Tapi suddenly, dia accident. Okay, dia accident, dia terkesan. Okay, dia tak boleh nak maintain bisnes dia tu. Sebab untuk dia maintain bisnes tu, dia kena ada beli produk pada certain amount, pada certain volume untuk dia dapatkan satu point dia. Untuk dia kekalkan dia punya point dia tu untuk dia layak menerima commission daripada override, daripada semua dia punya dekat hospital. Okay. Tuan-tuan, bayangkan hasil kerja dia selama ini dia tak dapat. Sebab point itu dia tak dapat kekalkan. Benda ini sistem tu dia membuatkan kita akan kerja sampai bila-bila. Bisnes tu akan melekat dengan kita sampai bila-bila. Setiap hari kita kena fikir macam mana aku nak betul dapatkan point. Ramai orang nampak pada hasil dia, tapi ramai orang tak nampak terms and condition dalam tu untuk kau kekal dapat pendapatan. Tapi dalam Tuan Wow tiada rakan-rakan. Tiada benda tu. Untuk kita layak dapat commission, kita hanya perlu pastikan kita top up minimum saja. Dan top up minimum itu langsung tak terjejas. Sebab memang setiap bulan kita mesti top up punya. Takkan kau nak terima commission tiap-tiap bulan, handphone kau tak top up, mesti kita akan top up juga. Setiap bulan kita mesti top up juga. Jadi dia tak memberi apa-apa kesan kepada kita. Dalam Tuan Wow, kita tak ada syarat untuk kita terima, kita dibayar sejumlah. Tuan-tuan, pendapatan saya RM120,000 sebulan. Tuan Wow, sehingga hari ini, sudah 7 tahun saya buat. Tak pernah pun syarat kena mendaftar minimum 1 orang untuk saya layak terima komisen. Tak ada, tuan-tuan. Untuk saya layak menerima komisen sebesar itu, saya hanya perlu pastikan saya top up saja. Okay. Hari tu kalau saya tak ada mendaftar langsung, saya tetap akan dibayar komisen. Hari tu Awaludin, okay, tiba-tiba dia melepek. Dia pergi turun dekat dataran. Okay, dia pergi apa ni kita panggil apa nama itu apa kan? Memberontak. Okey, kerajaan gagal kerajaan. Okey, dia tak buat langsung Tuan Wow pada hari itu. Dia tetap dibayar kan? Dia tetap dibayar juga. Okey, dia tetap dibayar. This is the beauty of Tuan Wow. Tapi tak ramai orang nampak benda ni. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan faham tak apa yang saya cuba katakan? Tuan-tuan nampak tak apa yang saya cuba sampaikan? Orang tak ramai nampak ni. Orang hanya nampak untung cincin. Tapi orang tak nampak sistem yang telah diberi oleh Tuan Wow itu sangat mahal. Komisen kita banyak, komisen kita kecil. Lagi dia boleh janjikan tiap-tiap bulan kita boleh dapat komisen. Itu diri kita. Saya beri contoh, macam contoh Tuan Sutesh Kumar, dia ada komen. Saya join pada April. Bulan April RM9.40. Bulan Jun RM9.60. Bulan Julai RM34.70. Ini komisen yang Tuan Sutesh dapat ni. Ini adalah komisen bukan Tuan Sutesh jual semikat tau. Tapi ini adalah komisen orang top up. Saya jamin Tuan Sutesh pun tak tahu RM34.70 itu siapa yang top up.
Dia tak pernah tahu pun. Dan saya berani jamin, bukan orang tu top up dengan dia. Dia pun tak tahu siapa top up. Dia tahu-tahu dia, 34 dah dapat. Dia pun tak tahu. Okay. Esok kalau benda tu dah jadi 34,000, lagilah dia tak tahu. Silap-silap dia dah tak join Zoom meeting dah. Dia sekarang dekat Mumbai sekarang, tengah bercuti. Sekejap saya tutup pintu. Okay. Jadi apa yang saya nak kerangkan dekat sini rakan-rakan? Saya cuba nak bagi rakan-rakan kefahaman. Dalam bisnes ni tuan-tuan, untuk tuan-tuan buat bisnes ni, untuk tuan-tuan senang nak close sale, boleh, saya boleh cerita 300 strategi. Berapa? 3,000 strategi? Boleh. Tak ada masalah. Untuk kita daftar orang, untuk kita buat promosi, untuk kita buat marketing ni, tuan-tuan, apa saja cara pun boleh. Okay. Walaupun kita duduk dalam gua pun boleh. Boleh. Ada internet, jalan lah. Boleh buat. Promote kan. Kita buat macam-macam cara pun boleh. 30, 300, 3,000 strategi pun saya boleh bagi. Tuan-tuan, strategi ini, teknik-teknik untuk promote marketing semua ni, benda ini tuan-tuan, benda ini selingan saja. Benda ini nombor 3, nombor 4. Tapi perkara yang paling penting sebenarnya, kita faham ke tak apa bisnes yang kita buat ni. Kenapa kita buat bisnes ni? Bisnes ni untuk kecil-kecil pada peringkat awal. Tengok Tuan Sutesh, untung RM9.40. Orang gila je lah buat bisnes ni bulan pertama RM9.40. Kalau tanya, bro, berapa you? Dia cerita semangat ni buat bisnes ni. Berapa income you? Income I RM9.40. Terberak orang tu dengar kan. Okay. Orang tu pun tak boleh cari benda you ajak bisnes RM9. Firstly, kita kena faham dulu kenapa kita buat bisnes ni. Kalau kita faham kita buat bisnes ni, bab promote tu kita akan belajar sendiri tuan-tuan. Kalau kita tak pandai nak promote pun, kita ni level makcik-makcik bawang dia tak pandai promote ni, kita still boleh promote juga. Sebab apa? Sebab kita dah yakin dengan bisnes ni, kita yakin dengan company. Kalau dua benda ni kita ada, kita yakin dengan company, kita yakin dengan bisnes ni, kita dah tengok depan mata kita orang yang dapat income. Orang sudah dapat income, betul-betul dia dapat duit real dalam bisnes ni. Cukup 3 benda ni je kita dah tahu. Kita dah boleh buat bisnes ni rakan-rakan. Promote itu kita akan belajar sendiri. Kita akan belajar sendiri. Okay. Promote itu kita akan belajar sendiri dengan sendiri ni. Sebab dulu saya tak pernah promote dekat Facebook. Facebook saya tu berabuk tu lah. Saya gunakan untuk main game je. Game dekat Facebook tu. Sila share untuk kongsi point dululah. Tahun 2012, 2013, 2014 dulu kan, Facebook. Kerja Facebook, tiba promote. Ayo, jomlah kita ubah kehidupan dengan bisnes singkat sebagainya. Okay. Promo ni kita boleh belajar. Kita boleh buat. Tapi keyakinan kita dalam bisnes tu yang paling penting. Kalau kita yakin, kita confident, kita betul-betul nampak peluang bisnes ni, kita betul-betul, kita dah tanam, kita punya why factor, kita betul-betul nak sukses dalam bisnes ni. Kita dah tak ada option. Option saya adalah saya kena sukses dalam bisnes ni. Kalau saya tak saya tak boleh buat apa-apa. Kehidupan saya akan kekal macam ni. Saya kena ubah hidup. Kalau kita yakin ini adalah tempat dia, promosi kita akan belajar sendiri. Kita akan langgar, kita akan tahu sendiri. Tuan-tuan. Sebab dulu saya juga tak reti. Saya nampak apa kawan saya buat. Kau promo kat mana? Grup, Facebook. Okey, aku buat. Apa saja cara langgar. Flyers. Apa? Banting. Buka booth. Jalan. Boleh. Asalkan kita kena daftar orang. Okay. Dalam bisnes ni, tuan-tuan tak perlu pening-pening. Macam saya cakap tadi. Saya sambung apa yang saya cakap tadi, yang awal-awal tadi. Untuk kita cipta satu pendapatan besar dalam bisnes ni, tuan-tuan kena cara 3 benda je. Macam kita nak kerja lah. Kalau kita nak kerja, apa syarat yang kita kena ada? Okey, kita kena ada, at least kita kena ada SPM. Nak kerja kan? Okey, nak gaji tinggi sikit, adalah qualification sikit, you ada diploma ke degree ke. Lepas tu muka kena handsome. Kena ada apa ni kita panggil saya dah lama tak kerja sekarang ni. Apa kita panggil resume. Resume kan. Macam tu lah dia ada syarat-syarat. Dalam tuan macam tu juga. Syarat dia untuk kita dapat income besar, you all kena tahu 3 benda. 3 benda, ingat ni. Okey. 3 benda. Pertama, tuan-tuan kena jaga pendaftaran tier 1. Kena jaga pendaftaran dekat level 1. Benda ini adalah hukum pertama, tuan-tuan. Cukup tuan-tuan nak boleh ada 100 orang pendaftaran ahli yang aktif pun, tuan-tuan, sudah cukup baik. Sudah cukup baik. Tuan-tuan dah dapat income besar dah. Percayalah kata saya.
Jadi tuan-tuan jaga benda ni. Bukannya saya suruh esok tuan-tuan dapat 100 tu. Tapi tuan-tuan buat secara konsisten. Dia kena buat sampai satu masa tuan-tuan sudah ada 100 orang ahli aktif. Untuk tuan-tuan dapat 100 ahli aktif, mungkin tuan-tuan kena daftar 200 orang, 300 orang. Saya dulu buat 400 orang, baru saya dapat 400 aktif. 100 yang aktif. 300 tu pergi mana bang? 300 tu wassalam. Okey. Berjihad. Berjihad di warna merah dengan warna merah. Okey. Dulu kesilapan saya banyak buat. Tuan-tuan kena ada 100 ahli aktif. Bila tuan-tuan ada 100 ahli aktif, baru tuan-tuan akan rasa. Saya tunjuk kepada rakan-rakan. Okey, nanti saya tunjuk kepada rakan-rakan. Saya tunjuk sekarang lah senang cerita. Okey. Senang. Kalau saya tunjuk macam ni, tuan-tuan nampak. Okey. Saya ni tak suka cerita pupang kan. Lepas tu rupanya bukan macam tu. Okey, saya tunjuk ni. Nampak ni? Tuan nampak tak? Tak tahulah nampak ke tak. Nampak ke? Nampak tak? Cuba komen sikit. Nampak ke? Nampak? Putih je. Nampak? Nampak? Okey. Cuba tuan-tuan tengok. Sekejap, saya tunjuk. Saya tunjuk. Okey. Ni. Tunjuk dekat sikit. Okey, nampak tak? Okey, nampak situ. Okey, ini adalah tier 1 saya. Ini adalah level 1 saya. Dia terbalik tau, dia terbalik. Okey, apa yang saya nak korang tengok kat situ, tuan-tuan tengok berapa jumlah yang saya aktif. Okey, saya tunjuklah kat situ Saya tunjuk kat situ. Okey, jumlah yang saya aktif dekat sini 100 berapa tu? Okey, sorry. Jumlah yang saya aktif dekat sini, saya bacakanlah saya baca, saya dah tunjuk kan? Saya dah tunjuk Jumlah yang saya aktif dekat sini adalah 511 orang. 511 orang yang saya aktif. Okey. Tahu tak berapa bilangan saya expired? Bilangan saya expired adalah 2,000 orang. Okey, 2,000 orang saya. 100 orang. Tapi tuan-tuan tahu berapa hasil dia? Apa hasil yang saya dapat? Hasil daripada 500 orang yang aktif. 500 orang yang aktif tu. Kalau tuan-tuan nak tahu. Hasil daripada 500 orang yang aktif tu. Inilah hasilnya. 500 orang aktif tu. 57,735. Ini belum update habis lagi. Saya anggarkan dalam 60,000. Baru satu akaun. Satu akaun saya dibayar 60,000 tuan-tuan. Berbaloi tak kalau saya dapat 500 ahli yang aktif? Baloi tak? Cuba komen. Baloi ke tak? Tuan-tuan tahu tak saya nak dapatkan 500 ahli yang aktif tu, berapa lama masa saya ambil? Saya ambil masa 7 tahun. Jadi, apa yang saya nak cuba terangkan kepada rakan-rakan sini, kita just kita buat, kita daftar sikit-sikit. Saya pun sama, daftar 15 orang bulan ni. Yang penting, kita kena konsisten rakan-rakan. Kita kena secara gradually, kita kena buat je. Sampai satu masa, tuan-tuan akan capai benda tu. Tapi masalah ramai orang adalah dia tak mampu nak bertahan. Dia tak mampu nak buat benda tu untuk jangka masa yang panjang. Dia cepat sangat mengalah, dia cepat sangat demotivate, dia cepat sangat berputus asa. Jadi kawan-kawan, kita kena terus buat. Macam saya cakap tadi, kita kena ada ahli 100 yang aktif. Kalau tuan-tuan ada 100 ahli yang aktif pun, tuan-tuan boleh cerita income tu sampai 10,000 pun boleh rakan-rakan. 10,000 pun boleh. Okey. Jangan cerita 500. Kalau 500 satu akaun 60,000 lah. Tapi kalau tuan-tuan boleh dapat 10,000, itu sudah cukup baik. Sebab itu saya kata, hukum yang pertama, tuan-tuan kena jaga pendaftaran peribadi. Tuan-tuan kena ada 100 yang aktif. Tuan-tuan tahu kenapa saya boleh dapat sampai 2,000 hasil 500 yang aktif. 1,500, 2,000 tu expired. Apa sebabnya? Sebab saya cukup gemar daftar singkat bernombor. Sebab saya suka berlumba-lumba daftar banyak. Saya hiraukan, saya daftar je singkat bernombor. Saya suruh, saya rekrut banyak staff saya pun minta staff tolong register semua nombor baru.
Itu kesilapan yang saya buat. Sebab itulah saya kata, hukum yang kedua, selepas tuan-tuan daftar ramai, tuan-tuan kena jaga pendaftaran MNP. Jaga pendaftaran MNP. Sebab dalam Tun Wow, cara untuk kita kekalkan supaya orang tu terus guna adalah dengan kekal nombor lama. Kita tak ada postpaid, rakan-rakan. Kalau postpaid, boleh ikat kontrak. Kita tak ada. Tun Wow tak ada jual handphone. Orang beli handphone, kena ikat kontrak 2 tahun. Dia boleh terus guna. Tak ada. Kita tak ada kontrak. Jadi cara dia hanya dengan MNP. Bukan saya kata MNP tu pasti guna, tak, ada juga expired. Tapi peratus untuk dia expired jauh kurang daripada orang yang pakai nombor baru. Nombor baru ni teruk expired dia. Jadi cara dia macam mana? Kita kena konsisten. Bila kita buat pendaftaran, kita jangan semua nombor baru. Bukan saya kata semua kena MNP, tak, kita kena seimbangkan. Contoh, kalau kita pergi bantai semua nombor baru, benda tu takkan jadi. Tuan-tuan daftar 1,000 orang sekalipun, tuan-tuan takkan boleh dapat pendapatan besar. Itu yang saya cuba nak sampaikan. Alright? Tuan-tuan kena jaga benda ni. Benda ini kena jaga. Ini yang pertama. Itulah yang cakap MNP. Jadi pendaftaran banyak-banyak, jaga MNP. Dulu saya, sebab itulah 2,000 expire. Sebab banyak nombor baru. So saya pesan kepada rakan-rakan, as a orang lama ni, saya nasihatkan, daftar MNP juga, seimbang. Okey, itu syarat yang kedua. Hukum yang ketiga pula, rakan-rakan, jangan fokus semata-mata pada user. Kita kena seimbangkan, kita kena ada dealer. User ini, kita kerja sendiri. Memang jika kita nak laju, okay, if you want fast, go alone. But if you want go bigger, okay, go longer, you must go together. Kita kena bergerak secara berkumpulan. Kita kena berkumpulan. Kita nak bergerak secara berkumpulan. Kita nak ada geng, sama-sama buat, sama-sama kembangkan rangkaian kita. Kita kena ada semua user. At least kita boleh buat 3-4 orang biar dealer. Jadi hukum dia macam ni, rakan-rakan. Contoh, saya bagi contoh. Katakanlah kalau 1 bulan kita daftar 10 orang. 10 orang je, tak banyak. 10 orang je. 1 bulan 10 orang. Pastikan 3-4 orang dealer. Okay, 3-4 orang dealer. Dan 3-4 orang mesti kekal nombor lama. Tak kira lah dealer ke user ke, 3-4 orang kekal nombor lama. So kalau setahun, kita dah daftarkan 120 orang. 120 orang. 120 orang, that means 30 ke 40 orang dealer. 30 ke 40 orang kekal nombor lama. Kalau kita kekal macam ni untuk setahun, lepas tu masuk 2 tahun, masuk 3 tahun, masuk 4 tahun, tuan-tuan. Benda ini akan membuatkan tuan-tuan pendapatan mesti cecah 5 angka. Okey, tetapi walaupun saya cakap benda ni nampak senang, tapi tak ramai orang nak buat. Tak ramai orang nak ikut cakap saya. Tetap dengan cara formula masing-masing. So 3 benda ni kalau tuan-tuan jaga, memang tak ada lebih daripada 10 kali ganda banyak daripada benda tu saya dapat. Takat saya nak ajar 10,000, tuan-tuan ikut je formula yang saya ajar. Sebab saya tak nak tuan-tuan usaha keras, penat-penat buat bisnes ni, tapi hasil dia tak memberangsangkan. Itu sebab saya suruh tuan-tuan jaga 3 benda ni. Okey, jaga 3 benda ni. Dan pada masa yang sama, untuk mereka yang masih baru dalam bisnes ni, untuk tuan-tuan nak buat bisnes ni, tuan-tuan kena mahir bercerita. Kalau tuan-tuan tak mahir bercerita, saya ceritalah macam mana 30 strategi bull sales dalam Tun Wow pun. Tapi kalau tuan-tuan tak mahir 4 benda ni, tuan-tuan cukup susah nak close orang buat bisnes Tun Wow. Okay. Yang pertama, tuan-tuan nak mudah bercerita, nak pandai. Kalau tuan-tuan tak ada 4 pengetahuan ni, tuan-tuan cukup susah nak jual tingkat Tun Wow. Yang pertama, tuan-tuan kena mahir pasal kelebihan tingkat Tun Wow. Tingkat Tun Wow ada 5 kelebihan dia. Kelebihan yang pertama, tuan-tuan kena tahu, kelebihan dia paling utama adalah speed internet. Tun Wow dia tak bagi unlimited data, dia tak bagi unlimited kuota, tapi dia sebab ada telco banyak jual unlimited kuota data, tapi kita boleh bagi unlimited speed. Sebab tu kita kena pro dalam benda ni. Kita kena cari orang yang masalah speed. Kita kena cari orang yang SIM card dia lembab dan sebagainya. Ini adalah makanan kita. So kita kena mahir benda ni. Kita kena tahu macam mana nak guna fast.com. Kita kena tahu macam mana nak buat perbandingan internet speed dia. Okey. Jadi ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua kita kena tahu, baki data boleh carry forward. Ini adalah kelebihan yang kedua Tun Wow ada. Sebab dalam banyak-banyak telco, saya rasa setakat ni hanya Digi dan Tun Wow saja ada kelebihan baki data boleh carry forward. So kita kena tahu syarat-syarat carry forward macam mana, apa data yang di carry forward.
Okey. Dan yang ketiga, apa yang kita kena mahir? Kita kena mahir, kita kena tahu tingkat tuan rumah antara kelebihan dia adalah 100% data high speed dia boleh hotspot. Okey. Keempat, kita kena tahu SIM card ni tak ada kontrak dan tiada cas tersembunyi. Sebab postpaid dia ada cas tersembunyi. Bila orang tu postpaid, kita tahu kelemahan dia adalah dia ada cas SST 6%. Alright. Dan yang kelima, kita kena tahu daripada segi kelebihan Hairat. Hairat dia akan dapat Hairat. Sekarang tak daftar pun tak apa. As long dia user pengguna tuan rumah pun dia akan dapat juga Hairat. Iaitu sebanyak 200 ke 300. Top up 60 ke atas 300. Top up 50 ke atas RM200. Okey, tuan-tuan kena tahu benda ni. Ini adalah syarat asas dia. Okey. Dan kalau dia daftar 3 orang, at least 3 orang, dia punya Hairat dinaikkan kepada 500 ke 1000. So tuan-tuan kena tahu 5 benda ni, ini tuan-tuan kena mahir. Kalau tuan-tuan tak mahir, tuan-tuan tak akan boleh cerita. Saya ceritalah 30 booster penajaan 3,000 ke 30,000 cara pun. Tapi asas ni tuan-tuan tak tahu, punahlah. Okey, itu kelebihan. Yang kedua, apa yang tuan-tuan kena tahu? Tuan-tuan kena tahu apa kelemahan pesaing. Kalau tuan-tuan tak tahu kelemahan pesaing, tuan-tuan akan kena buta-buta, kena tembak-tembak macam tu, headshot je. Bila dia cakap, alah, internet aku unlimited. Buat apa aku nak tukar SIM card engkau 89 GB, 109 GB. Dah, menangis dah kat bucu katil. Sebab tu kita kena tahu sedikit sebanyak kelemahan pesaing itu. Serba sedikit kelemahan dia. Maxis ke Celcom ke U-Mobile ke apa ke, dia bukan unlimited. Dia ada kota ni. Maksimum kota dia mungkin ada yang 50 GB, 80 GB, 100 GB. Dia ada maksimum kota data dia. Dia bukan unlimited. Selepas dia lebih daripada kota tu, dia akan jadi basic data. Dan kita kena tahu dia ada speed cap. Maksimum biasanya 3 Mbps, 5 ataupun 6 Mbps paling tinggi. Itu kelemahan dia. Jadi speed dan juga kota. Tuan-tuan kena mahir. Tuan-tuan kena pergi dekat saya punya channel Telegram t.me/kelebihan Tun Wow. Rapatkan. Tuan-tuan akan pergi dekat saya punya channel Telegram kelebihan tu, tuan-tuan boleh dapatkan senarai kelemahan pesaing supaya tuan-tuan boleh simpan, tuan-tuan boleh tunjuk. Supaya kalau ada orang tembak, orang persoalkan, tuan-tuan tahu macam mana bertahan. Okey, bukan tak tahu kelebihan tapi tak ambil tahu pasal pesaing. Okay, ini asas dia. Yang ketiga, tuan-tuan kena tahu juga daripada segi pembayaran persen commission. Light member punya commission, okay, 527%. Percuma, pasti kau commission secara 100 naik. Ataupun bayar 100 kat My Apps boleh naik. Persen commission rank center, JC, BC, SC. Kena tahu apa syarat untuk naik. Ini asas. Kalau tuan-tuan cara kiraan commission pun tuan-tuan tak mahir, macam mana tuan-tuan nak ajak orang buat bisnes? Orang tanya, kalau aku top up RM10, berapa komisen aku dapat? Kejap saya nak buka kamus. Kejap saya nak call upline saya. Susah lah macam tu. Okay. Jadi tuan-tuan kena tahu, tu asas kiraan komisen. Kalau siapa yang tak mahir matematik tu, pergilah belajar balik, sekolah balik. Okay. Persen, kalau teruk sangat, pergi bawa kalkulator. Mana-mana pergi bawa kalkulator, 10% berapa. Okay. Itu yang ketiga, itu asas. Yang keempat apa? Tuan-tuan kena ada simpan bukti-bukti gambar. Bila orang tanya, betul ke SIM card internet laju? Ada bukti. Pam, kita bagi bukti. Kita tunjuk fast.com kita punya kelajuan. Ada bukti internet boleh, baki data boleh carry forward. Ada bukti yang Hairat kematian. Orang dah mati. Betul ke dapat? Betul ke benda ni? Kau sembang aja. Kan? Orang nak bukti. Orang nak bukti. Bukti. Kita kena ada bukti. At least kalau kita tak boleh print, kita simpan dalam handphone. Betul ke SIM card ni boleh buat duit? Ada bukti tak orang yang dapat komisen? Kalau kita segan, macam Sutesh kan, segan, komisen RM9 je. Alamak, nak tunjuk pun bergetar-getar kan. Okey ke orang ni? At least kita simpan bukti komisen. Ejen-ejen lain, tunjuk. Video ke apa ke. Saya dah buat video tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi dekat YouTube saya, HA Falah Resources. Saya ada tunjuk komisen saya, yang mana saya dibayar lebih daripada RM100,000. Saya tunjuk dalam Accombank. Tuan-tuan boleh guna video tu, tuan-tuan boleh tunjuk kat dia. Semua benda sudah diberikan. Tinggal kita je nak buat. Kalau benda tu pun kita malas-malas lagi, pening lah. Okay. Alright. Setakat ni clear tak? Daripada segi 3 petua untuk tuan-tuan cipta income besar dan 4 perkara tuan-tuan perlu tahu kalau tuan-tuan nak mulakan bisnes. Saya sentuh semua. Untuk orang lama saya sentuh, untuk orang baru pun saya sentuh. Sekarang ni saya buka soalan. Ada apa-apa tak nak tanya? Sebelum kita akan pergi kepada 30 strategi untuk boost upkan sales kita dalam Tun Wow.
soalan, tulis kat ruang komen dulu. Okey. Ke terus blur tu nak tanya apa? Tanya lah apa-apa yang nak tanya. Nak tanya saya dah kahwin ke belum? Dah kahwin dah bang, dah 2 anak dah. Okey, Amir dia tanyakan, apa tips untuk yang masih belajar? Tips saya kepada Tuan Amir, kalau masih nak belajar, Tuan Amir pergilah belajar banyak-banyak dulu. Pergi study betul-betul pasal bisnes ni. Ingat tak saya cakap 4 benda yang Tuan kena tahu? Tuan kena tahu kelebihan bisnes singkat, kelemahan pesaing, Tuan kena tahu plan marketing, berapa komisen pembayaran. Pergi dapatkan semua benda tu. Kalau Tuan nak dapatkan semua benda ni, saya cadangkan, Tuan pergi WhatsApp nombor 011 5907 5807. Okey. Tuan boleh WhatsApp nombor ni. Okey, sebab ini adalah nombor WhatsApp staff saya. Dia akan ajar orang kalau orang yang nak belajar pasal penuah. Tuan boleh WhatsApp dia, automatik dia akan mengajar. Okey, kalau tuan-tuan nak belajar sendiri, tuan-tuan boleh belajar dekat saya punya channel Telegram. t.me/panduanbusinesstw. Okey. Ini untuk bisnes. Okey, bisnes. Kalau tuan nak belajar cara guna SIM card, tuan boleh belajar dekat sini, panduan guna TW. Okay. Yang ini untuk kita panggil produk. Okay. Pergi belajar dulu. Sebab dulu saya pun ambil masa juga. Pergi belajar, pergi dapatkan bahan-bahan, esok nak bercerita dengan orang, aku dah ready dah. Video-video yang aku nak bagi kat dia. Kau tanya ni, aku terus bagi video. Sebab dulu saya tahu Tuan Mazlan cerita. Saya suruh dia dengar, saya letak dia pakai earphone saya pasang kuat-kuat. Bagilah volume, hype, pecah telinga ni, biar dia nampak peluang tu. Saya tahu, saya dulu pernah berada dekat situasi tuan-tuan yang baru bermula. Bermula ni memang cukup susah. Betul, memang cukup susah. Sebab kita baru nak bermula, tiba-tiba kita nak kena jual SIM card, benda yang kita tak pernah buat. Okey, orang dah kenal kita, tiba-tiba kita ajak dia, jom, ayo kita ubah kehidupan. Memang bukan senang. Tapi kita tak ada option lain. Kalau kita tak ada option lain, kita akan buat apa saja cara. Okey, jadi sebab tu saya suruh kawan-kawan study dulu, kumpulkan bahan supaya tuan-tuan mudah nak cerita. Okey, itu yang saya punya nasihat. Okey, Tuan Alimuddin, hairat kematian 2000 sudah tak ada lagi. Sudah tak ada lagi tuan. Sudah lama dah tak ada. Dia sudah bermula daripada 1 Julai lagi dia dah tak ada. Disebabkan oleh faktor pandemik, PKP sekarang ni. Banyak benda yang manajemen terpaksa cut cost, disebabkan PKP ramai juga meninggal disebabkan oleh COVID. Okey. Lah melebihi bajet. Takut bila terlebih akan efek pada benda-benda lain, komisen ke apa dan sebagainya, sebab tu dikurangkan. Okey, kurangkan. Tapi tuan-tuan jangan risau, walaupun dikurangkan, kita adalah salah satu SIM card yang bagi hairat. Telkom XCG tak ada bagi hairat tuan-tuan, dia hanya bagi hai, selamat hari jadi. Itu dia bagi tahu. Okey, jadi tak ada masalah. Hairat untuk user ada, jangan risau. Jadi user itu walaupun dia tak dapat ahli, dia tetap akan dapat hairat juga, iaitu sebanyak 200 ke 300. Tapi kalau user itu dia registerkan ahli 3 orang ke atas, automatik hairat dia akan dinaikkan kepada 500 ke 1000. Bergantung dia top up berapa. Okey. Okey, tuan, keterangan lanjut tentang nombor VIP. Kalau kita nak jual nombor VIP, kita boleh pergi kat MyWatt, kita pergi kat bahagian wallet, kita tekan dekat nombor VIP tu. Nanti kita boleh tunjukkan dekat kita punya prospek dia nak nombor apa, dia boleh pilih. Tapi satu nombor tu harga dia 1200. Itu bila dia bayar macam tu, automatik dia bayar siap top up. Iaitu HQ akan top upkan dia RM100 tiap-tiap bulan selama setahun. So total kat situ dah 1200. Harga dia dalam 1300 something. Singkat tu harga dia RM100. Itu. Okey, tapi kalau tuan-tuan rasa mahal, jangan risau, insya-Allah lepas ni MyWow Apps 2.0 akan keluar. Saya tak tahu mungkin bulan ni ataupun hujung bulan ni ataupun bulan depan, kita nantikan. Tapi saya harap bulan ni.
Yang mana MyWalk Apps tu, setiap kali orang nak register nombor baru, dia boleh pilih 4 nombor belakang. So dia boleh pilih lah nombor plate kereta dia ke, nombor keluarga dia ke, nombor makwa dia ke, nombor ong dia ke. Silakan. Okay, lagi senang kita nak buat lepas ni. Okay? Okay. Tuan Mau akan sentiasa memperbaiki tuan-tuan. Buat aja. Okay, Faizul Rahman. Tuan, nombor nak kekalkan nombor lama tapi orang lain nak tukar macam mana? Itu kena pergi center lah. Kena pergi center. Kalau dia pakai Maxis, pergi Maxis. Tukar dulu, baru boleh. Lain. Unless lah contoh, dia pakai SIM card tu SIM card bapak dia. Okay, daftar penua guna IC bapak dia. Dia kena sama. Kalau dia tak boleh, ada halangan. Contoh bapak dah meninggal ke apa ke. Okay, dia kena pergi Maxis tu ditukar dulu. Okay. Macam mana kalau saya masih belajar sekolah menengah? Macam mana nak balance bisnes dan belajar? Itu tuan ke depan dan manage masa lah. Baru-baru ni saya ada beri satu tips, iaitu satu hari satu ilmu. Saya ajar macam mana cara kita nak jadikan diri kita ni produktif. Kita buat 2 benda. Perkara yang pertama, setiap hari sebelum kita tidur, kita kena catat dulu dekat nota kita, sama dekat buku atau dekat handphone. Saya selalu dekat handphone kan, sebab handphone benda yang paling rapat dengan kita. Saya tulis kat nota, saya tulis apa benda yang saya nak buat esok. Saya tulis apa benda yang saya teringat saja, yang saya tak sempat buat hari ni, saya akan tulis dekat handphone untuk saya pastikan esok saya buat. So, tuan-tuan boleh bermula dengan ini dulu. So, setiap malam tuan-tuan nak tidur, tuan-tuan dah tahu apa yang tuan-tuan nak buat esok. Jadi, esok kita kena buat satu jadual. Macam mana kita sekolah, kita ada jadual waktu. Isnin belajar apa, Selasa belajar apa, Rabu belajar apa dan sebagainya. Homework apa kan. Okey, macam tu juga bila kita buat bisnes. Setiap hari kita dah tahu Isnin apa job yang kita kena buat setiap hari. Contoh, Isnin saya bangun, okey apa yang kerja saya buat, pagi saya kena settlekan update status, kena update story, saya kena promote dekat PM, saya kena WhatsApp, saya kena wish selamat pagi dekat grup, saya kena update insentif saya. Okey, untuk pagi. Tengah hari, saya kena promote dekat grup. Saya kena WhatsApp dealer saya tanya khabar. Saya kena check progress saya punya ahli-ahli yang saya dah daftar. Saya ada jadual. Jadual ini pagi, petang saya dah tahu apa yang saya buat. Hari-hari saya kena buat benda ni. Saya kena maintain. Benda ini adalah duty saya. Lama-lama dia akan jadi habit. Lama-lama kita boleh buat benda tu tempoh sangat singkat. Jadi setiap hari adalah hari yang produktif. Jadi kalau tuan-tuan kerja ke, tuan-tuan belajar ke, tuan-tuan kena buat jadual yang tak membebankan. Yang kita kena buat hari-hari. So kalau kita ada jadual macam tu, memang confirm kita boleh manage masa kita. Ini bila kita balik sekolah je kita dah tak tahu buat apa. Awal-awal dah gelabah. Gelabah pergi tidur, pergi main game. Memang tak boleh habis tuan-tuan. Kalau kita kerja ataupun kita belajar, kita pada sama kita nak buat bisnes, kita kena tahu masa kita Tuhan bagi 24 jam saja. Tuhan tak bagi ada orang masa 25 jam, 26 jam, 50 jam tak. Semua orang masa 24 jam. Jadi kalau kita belajar, kita kerja 8 jam, kita ada masa lagi 16 jam. So kita ke depan nak manage, 16 jam tu kita nak buat apa? 8 jam lagi kita tidur, kita ada masa 8 jam lagi. Mungkin selama ni 8 jam kita tonton TV, pergi main-main, lepak kawan, main bola, main game, kan? Pergi bersembang, mengumpat orang. Kita kena buang masa-masa tengok TV apa semua ni, kita kena kurangkan. Kita ada 3 jam masa yang kita dah kurangkan tu, yang pergi buat benda-benda lara tu, kita kena buang, kita kena gunakan masa ni buat bisnes. Sebab tu saya cakap jadual tu, jadual. Jadual harian kena ada, dan setiap malam kita kena tahu apa yang kita nak buat esok. Kalau tuan-tuan ada benda ni, okey. Okey. Awaludin Afendi tanya, samalah juga ada orang juga tanya ni, macam mana nak buat marketing untuk yakinkan orang beli SIM? Macam mana buat marketing untuk yakinkan orang beli SIM? Saya kadang-kadang saya pening soalan ni. Macam mana ni? Soalan ni terlampau besar sangat. Dia tak spesifik. Macam mana nak buat marketing untuk yakinkan orang beli SIM card? Saya tak faham. Promote lah. Kalau promote, orang nampak, orang tahulah. Jawapan dia senang je.
Kalau kita nak bagi orang yakin untuk orang tu beli singkat, kita kena bagi orang tu suka kita dulu. Kita kena orang tu sedar yang kita ni jual barang. Kalau barang tu menyelesaikan, dia tak akan beli yang kita. Contoh air ni. Air ni selesaikan masalah saya. Sebab apa? Sebab saya haus. Saya sweet craving. Saya suka benda manis. Jadi saya akan beli air ni. Jadi air ni selesaikan masalah saya. Saya beli air ni. Tapi orang yang jual air jambu, dia tak selesaikan masalah saya. Orang yang jual air pahit ke air kopi ke, dia tak selesaikan masalah saya. Orang yang jual cempedak ke, orang yang jual donat ke, dia tak selesaikan masalah saya. So apa kerja kita? Kita fokus, kita promote apa yang produk yang kita ada, kita cari orang yang boleh selesaikan produk itu, siapa yang boleh selesaikan masalah dia. Saya promote Tuan Wow. Saya selalu ajak orang ubah kehidupan. Saya selalu ajak orang buat income thesis. Siapa yang betul-betul terkesan, yang betul-betul nak tambah income, dia akan datang ke saya. Sebab masalah dia, produk saya dapat selesaikan masalah dia. Jadi tuan-tuan kena selalu buat marketing. Buat saja. Nanti tuan-tuan akan tahulah benda ni. Okay? Suntes, Suntes. Of course lah suruh dia bayar. Kalau macam mana nak ajak prospek kekal ke nombor lama? Macam mana nak ajak prospek kekal ke nombor lama? Senang saja kan. Tanya dia, kalau pakai 2 nombor, nanti dia kena top up 2 nombor, betul tak? So pakai sikat Tuan Wan, nak jimat ke, nak guna berbaloi ke, nak guna lagi banyak keluar duit? Kalau nak guna lagi jimat, nak guna lagi berbaloi, better pakai 1 singkat. Nanti kena top up 1 singkat je. Tapi kalau dia pakai 2 singkat, 1 singkat nombor baru, 1 singkat nombor yang dia sayang, dia kena top up 2 nombor. Tuan Wan dia kena top up, nombor baru dia kena top up, nombor lama dia kena top up. Jadi dia lagi rugi. Nanti dia akan fikir dah sendiri. Itu cara dia. Okay. Betul Tuan Aidil, betul. Yang penting kalau nak kekal ke nombor lama, nama dia kena sama. Tak boleh lain. Kalau kredit masih banyak tapi dah expired, masih boleh dapatkan nombor tu ke? Boleh. Tuan try rujuk HQ. Try rujuk HQ. Sebab bil manusia dia kena bayar double bill. Yes, betul. Dia kena bayar double bill. Baru boleh MNP. Ada contoh marketing yang boleh saya buat? Ada Tuan. Banyak. Tuan boleh belajar teknik-teknik marketing yang ada. Saya ada bagi dalam Telegram saya. Tuan boleh pergi dekat Telegram saya. Telegram saya, Tuan boleh WhatsApp dekat nombor 011 5907 5807. Tuan WhatsApp nombor ni, Tuan akan diajar 6 tugasan. Okey, di tugasan yang akhir-akhir tu, saya ada ajar cara promosi, cara buat marketing. Tuan boleh belajar dekat situ. Tuan boleh buka channel Telegram, Tuan boleh baca satu persatu. Macam-macam cara saya ajar. Cara nak post dekat grup, cara nak buat status, cara nak buat story, cara nak apa, semua ada dekat situ. Okey. GMMG, free 1 GB satu hari tu semua kan high speed. Yes, betul, internet high speed. Tapi dia ada certain apps yang digunakan, iaitu apps productivity. WhatsApp ke, Facebook ke apa ke, bukan Bigo. Macam tu tak boleh nak. Dia ada certain dia. Bila saya promote kat Facebook respon ada, mereka respon balik, tapi nak close sangat payah. Please advise. Jawapan dia, Tuan buat je. Tuan buat dekat situ, pada masa sama Tuan buat cara lain. Okey. Kalaulah promote kat Facebook ni semudah itu, saya rasa bersepah-sepah orang jadi jutawan dah. Tapi dia tak semudah itu. Dia tak semudah itu. Kalau semudah Tuan update kat Facebook, ayo jomlah kita buat Tuan Wow. Oh saya nak bersepah-sepah, ada 1000 orang komen. Oi. Kalau macam tu kan, semua orang tak payah kerja. Tahu tak sebab apa orang kerja? Tahu sebab apa semua orang kerja? Sedangkan kerja gaji dah ditetapkan. Gaji 1,500, 1,200, 1,800. Hebat-hebat 2,000, 3,000 kan. Sedangkan orang buat bisnes ni, kita tengok orang yang paling kaya, orang bilioner, orang yang kaya, semua niaga. Ada tak kita jumpa orang yang bilioner dia kerja? Ui, itu mamak tu, Kamaru Zaman tu. Dia bilioner, dia jutawan tu. Apa dia buat? Dia kerja kerani. Ada kita dengar macam tu? Ada tak? Tak pernah lagi. Apa dia kerja tu? Oh, dia tu postman tu. Tak ada. Tak pernah dengar lagi. Orang yang bilioner, kita orang yang kaya, ataupun orang yang rumah besar, orang kata besar, kita akan cakap dia apa? Wih, bisnes apa dia buat tu? Betul tak? Kita takkan cakap dia kerja.
Sebab apa? Sebab semua orang tahu, untuk jadi kaya, untuk orang yang ada duit, dia kena buat bisnes, bukan kerja. Okay? Tapi kenapa orang masih pilih kerja juga? Sebab apa? Sebab apa, tuan-tuan? Jawapan dia sebab tu. Sebab satu je. Sebab orang tak suka susah. Orang suka senang. Orang suka kita ini diikat saja hidung sini. Pak, tarik. Ikut saja apa yang suruh, cukup bulan dapat gaji. Okey. Tuan-tuan, saya tak buat lawak lah. Saya tak buat lawak. Saya cerita secara serius. Saya bukan nak merendahkan mana-mana. Okey. Tuan-tuan, saya bukan nak merendahkan siapa saja. Tapi saya cerita hakikatnya. Sebab dulu saya pun bekerja. 1,200 ke 1,500. Saya buat apa saja kerja yang dibagi. Saya pergi tak nampak matahari, saya balik pun tak nampak matahari. Saya akan buat. Kalau dia suruh saya stay dalam dekat office. Okay? Tapi gaji saya tetap sama juga. Sebab apa? Sebab memang kalau kita kerja, kita akan ikut apa yang dia buat kerja, cukup bulan dapat gaji. Tahu tak kenapa setiap orang kerja, dia suka mengulang? Sebab dia dah tahu, dia kerja hebat macam mana pun, dia tidurlah berhari-hari dekat office pun, gaji dia tetap sama. Gaji dia tak akan perubahan daripada 2,000 tiba-tiba esok 8,000. Sebab dia rajin kerja, tak ada. Dia ditetapkan. Tapi orang tetap memilih pekerjaan juga. Sebab apa? Sebab senang. Sebab dia tak payah fikir-fikir. Seperti bisnes. Bisnes kena fikir. Sebab apa kena fikir apa? Sebab macam situasi macam John cakap tadi. Sebab bila promo dekat Facebook, orang respon tapi orang tak beli. Plus masih tak payah. Kenapa? Sebab susah. Itulah cabaran bila kita buat bisnes. Dia bukan semudah kau promote, ayo jom kita pakai singkat tenor, saya nak. Dah itu, tuan-tuan. Bila kita buat marketing, kita buat promosi, kita kena kreatif. Kita kena pasti orang suka kita dulu, kita kena buat orang suka kita, lepas tu kita jual, kita kena buat ayat supaya orang suka. Bila orang dah WhatsApp, kita nak closing dia, kita kena pandai yakinkan dia, kita kena masukkan urgency, kita kena masukkan ayat supaya dia cepat bayar. Kalau dia tak bayar, kita kena follow up dia, kita kena buat story, buat follow up, kita kena tunjuk commission, kita kena follow up dia secara mungkin main masa berbulan-bulan, ada yang bertahun follow up, baru dia nak beli sekeping SIM card. Okay? Proses untuk pasti orang suka bukan senang, tuan-tuan. Sebab itu ada orang, hanya ada seorang yang nak beli SIM card sekeping, kita sanggup berjalan sampai setengah jam perjalanan, hanya nak jumpa seorang untuk beli satu SIM card. Proses itu tak mudah. Sebab itu orang tak suka bisnes, tuan-tuan. Sebab bisnes susah. Kita kena menjual barang, kita kena pecah kepala nak fikir macam mana. Promo kat Facebook, respon dah ada tapi orang tak ada respon balik, orang tak beli. Kenapa, macam mana cara? Kita kena fikir semua benda tu, kita kena belajar. Pergi supaya orang komen. Benda tu tak mudah. Okay? Itu sebab orang tak suka bisnes. Kalau bisnes ni senang, semua orang bisnes, tuan-tuan. Sebab orang tahu bisnes income unlimited. Tapi malangnya dia bukan semudah itu. Bisnes susah. Okay. Jadi tuan-tuan tak payah tanya soalan, kenapa saya promote Facebook, orang tak ada respon. Memang macam tu. Kalau tuan-tuan senang je promote, semua orang buat bisnes. Okay. Malangnya tak macam tu. Jadi apa yang saya perlu buat, bang? Apa yang saya perlu buat? Jawapan dia senang. Tuan-tuan perlu belajar. Pergi belajar macam mana nak promote dekat Facebook supaya orang cepat respon. Kalau kita dah promote pada kawan-kawan kita, orang tak nak respon, pergi tambah kawan. Pergi tambah kawan yang lain. Okay. Pergi buat status-status yang orang suka, yang orang share supaya ramai kita dapat follower, dapat kawan. Saya dah promote dekat grup, tak ada orang komen. Pergi buat ayat promote yang lain. Pergi promote dekat grup lain. Pergi bagi buat ayat-ayat yang lain. Pergi belajar lagi macam mana nak buat ayat yang menarik perhatian. Okey, pergi dapatkan lebih banyak lagi database. Macam tu, tuan-tuan. Bukan semudah yang disangka. Apa cara dia, tuan-tuan? Tuan-tuan kena pergi belajar. Pergi join mana-mana webinar. Pergi belajar kelas. Mana-mana. Contoh macam ni. Zoom meeting yang tuan-tuan pergi belajar. Ini adalah satu effort untuk kita mengajar. Okey? Jadi saya rasa dah tiba masanya untuk saya ajar kepada rakan-rakan apa strategi-strategi yang tuan-tuan boleh guna untuk tarik orang supaya mudah close telefon wow. Inilah sebab dia. Okey. Sebelum saya nak cerita, saya jawab soalan yang terakhir. Okey. Nur Atikah tanya, macam mana nak close sedangkan kawasan line dia slow? Jawapan dia tak payah close dia.
pergilah cari prospek yang lain di GD okey. Itu je. Kita duduk Malaysia ni tuan, bukan duduk Malaysia ni bukan luas dia satu rumah ni. Malaysia ni luas dia besar. Ada kawasan DG tak okey, ada kawasan DG okey, ada kawasan tak okey, pergilah fokus yang okey. Okey. Unless lah kalau dia dah pakai okey, tiba-tiba dia tak okey tu lain lah. Kalau dia tak okey, tuan-tuan boleh pergi jendela.my. Tuan-tuan simpan link ni. Sebab link ni boleh report jika kawasan coverage DG tak okey. Alright, ready? Siapa yang dah ready, boleh tak tolong komen? Okay, saya akan kupas 3 poin untuk tuan-tuan, membantu tuan-tuan mudah close sales orang dalam Tuan Wow. Komen ready, cukup 50 orang komen ready, saya akan start. Go, go, go. Oh, cantik. Baik. Okay. Ready guys Okay. Kaedah yang pertama, saya akan kupas 3 benda. 3 benda. Okay, kaedah yang pertama, apa yang tuan-tuan boleh buat? Apa yang tuan-tuan boleh buat? Okay, kaedah yang pertama yang tuan-tuan boleh buat adalah dengan menggunakan bonus urgency. Ini adalah kaedah pertama yang saya buat. Antara 30 cara untuk memudahkan ataupun untuk tingkatkan strategi, untuk tingkatkan persen untuk tuan-tuan mudah nak close orang adalah dengan gunakan bonus urgency. Bonus urgency ni tuan-tuan boleh letak sama ada dalam tuan-tuan punya posting iklan ataupun tuan-tuan boleh letak dalam ayat closing, tuan-tuan. Faham tak antara dua ni? Pertama, tuan-tuan iklan kan, dekat Facebook ke, buat status ke apa ke, tuan-tuan boleh buat satu ayat apa, tiba-tiba dia cakap, okay, WhatsApp saya nak bagi bonus free postage kepada anda, tapi dalam masa 24 jam saja. Ataupun saya nak bagi anda bonus free gift kalau anda WhatsApp saya sekarang dalam tempoh 24 jam. Ini adalah teknik yang mana kita boleh manipulasi keputusan pelanggan, betul tak? Kita nak manipulate prospek dia punya decision dia. Okay, sebab tuan-tuan kena tahu, orang ni kalau dia nak beli satu produk kita, dia nak beli satu benda, dia nak bayar pada kita. Tak kisahlah dia nak jadi dealer ke, dia nak beli banyak singkat ke, dia nak beli sikit singkat ke, dia adalah berdasarkan daripada emosi. So kita kena gunakan satu emosi, nama dia adalah FOMO. FOMO ni kata nama panjang dia bukan homo bukan homo. Homo seksual tu lain. Ini FOMO. FOMO ni maksud saya adalah fear of missing out. Maksudnya dia takut kehilangan sesuatu. Jadi kalau kita gunakan satu bonus, nama ni teknik agency ni, itu lebih tinggi. Saya bagi contoh, kalau kita closing kan, dia dah minat, okey tuan, saya berminat untuk beli, okey macam mana cara nak beli SIM card? Okey tuan, cara dia macam ni. Satu SIM card, harga dia RM20 setiap postage. Saya bagi tuan siap buku sekali. Okey. Tetapi tuan, ni kan cara dia, tuan boleh buat pembayaran ke Maybank, sekian. Okey, khas tuan, kebetulan rezeki tuan hari ini, jika tuan buat pembayaran dalam tempoh 12 jam, ataupun kalau saya tak main 12 jam, saya main 1 jam, 2 jam. Kalau tuan buat pembayaran dalam masa 2 jam daripada sekarang, SIM card tuan kita akan postkan pada hari ini juga dan esok akan sampai. Kalau esok tak sampai tuan, kita akan bagi tuan free kredit RM5, RM10. Saya main macam tu. Ini saya panggil bonus. Jadi dia rasa macam, dia akan ada rasa emosi, FOMO, fear of missing out. Kalau aku tak bayar sekarang, esok SIM card aku tak dapat. Kalau SIM card aku tak dapat esok, aku akan dapat kredit. Daripada aku bayar lambat, aku tak dapat apa-apa. Jadi dia akan rasa macam ni. Tuan-tuan boleh gunakan teknik. Tuan faham tak? Ini teknik yang saya guna.
tuan-tuan boleh gunakan teknik urgency ni dalam tuan-tuan punya closing. Ataupun okey, kalau tuan bank in dalam masa tempoh 2 jam ni, kita akan dapat sekali dengan free gift. Okey, kita akan bagi free gift sekian-sekian. Apa yang tuan-tuan nak bagi? Emas ke apa ke? Tuan-tuan ambil lah free gift. Tuan-tuan takkan tak pernah tengok, oh orang jual barang kan, produk kecantikan. Kalau dia jual produk kecantikan, beli dengan saya akan bagi tuan free gift. Free gift dia apa? Emas. Emas kecantikan tu, yang dia beli kat Shopee harga sen-sen, 30 sen, 20 sen tu. Itu free gift dia yang buatkan orang berebut nak beli. Sebabkan apa? Ada emosi FOMO ni, fear of missing out. So tuan-tuan boleh fikirkan apa cara yang tuan-tuan nak letak dalam urgency tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa free postage dalam masa 2 jam kalau bayar, kita bagi free postage. Jadi tuan hanya perlu bayar RM15 saja. Kalau tuan rasa benda ni costly, tuan-tuan boleh buat gift yang tuan-tuan rasa yang tak cost, yang tuan-tuan boleh tangguh. Silakan. Okay. Saya suka guna teknik urgency. Contoh, saya gunakan, okay, kalau tuan nak jadi dealer, tuan perlu beli 5 singkat. Tuan beli satu singkat RM60 saja. RM65 saja saya bagi. Tapi kalau tuan bank in, contoh sekarang ni pukul 10 pagi. Kalau tuan bank in sebelum jam 12 tengah hari, saya akan bagi tuan hanya RM60 saja. Kita boleh buat teknik-teknik macam ni untuk tarik dia supaya dia cepat bayar. So tuan-tuan kena gunakan teknik urgency ini. Ini daripada segi closing. Tapi tuan-tuan boleh buat daripada segi buat status lah. Contoh, hari ni mood saya baik. Birthday saya pada hari ni. Saya nak bagi offer. Siapa yang WhatsApp saya, siapa yang nak beli, siapa yang nak dapatkan stiker Tuan Wow, hari ini saya nak bagi free postage. Sila komen dekat bawah. Macam tu lah, ini lah kita panggil FOMO, fear of missing out. Kita buatkan pelanggan tu rasa macam, okey, ini masa yang sesuai untuk aku beli. Kadang-kadang mereka ni dah minat dengan apa yang kita promote selama ni. Cuma mereka tunggu masa yang sesuai untuk mereka beli. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan gunakan bonus urgency ni, saya yakin tuan-tuan, dia sedikit sebanyak dapat tingkatkan tuan-tuan punya closing rate. Tuan-tuan boleh cuba. Ataupun tuan-tuan nak follow up orang. So tuan-tuan kita selalu follow up orang. Kadang-kadang dulu dan sebagainya. Tapi dah nampak dia dah mula tanya-tanya soalan kan. Kita simpan dia orang ni. Certain masa, seminggu sekali ataupun sebulan sekali, kita follow up mereka semua. Sebab tu kita kena simpan kontak. Kita kena save nama dia orang ni bawah satu nama. Contoh, saya suka save nama dia orang ni bawah satu nama. Contoh, berminat Tuan Wow. Berminat Tuan Wow Julai. Berminat Tuan Wow Jun. Berminat Tuan Wow Mei. Macam tu. So sekali saya follow up, contoh keluar plan baru TDS 60 ataupun keluar kempen baru Tuan Wow Ubat, kempen langgan dan menang 80,000 kan, yang tu kan. Saya akan blast pada dia orang. Saya akan buat ayat cun-cun sikit, okey kita buat, okey. Tuan Wow telah buat satu kempen baru iaitu kempen langgan dan menang. Siapa yang mendaftar singkat Tuan Wow hari ini, dia dapat menyertai kempen 80,000. Mana tahu kerana modal tuan beli sekeping singkat tuan boleh menang 80,000, kita tak tahu. Offer untuk tuan, kalau tuan bank in hari ini sebelum jam 12 tengah hari, tuan tak perlu bayar postage, kita bagi free saja. Tuan hanya perlu bayar RM15 saja. Saya buat macam tu, masa, cuma mereka tak tahu bila right decision yang mereka perlu buat. Dan pada masa yang sama, kita gunakan urgency punya skill ni untuk bangkitkan emosi FOMO dia orang ni, fear of missing out. Dia akan jadi. Saya yakin ramai orang guna, cuma kita ramai tak perasan. Ini bonus urgency. Okey. Sekejap. Sekejap, saya tengah school ni. Saya tengah mengajar orang. Sikit lagi, sekejap. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, teknik yang saya nak sharekan kepada rakan-rakan. Okey, teknik yang saya nak sharekan kepada rakan-rakan. Ini adalah teknik. Okey. Ini adalah teknik yang saya buat, iaitu teknik tawaran kejam. Ini teknik yang kedua adalah teknik tawaran kejam. Okey, kenapa saya kata kejam? Jawapan dia simple saja. Sebab kita akan bagi satu tawaran tu adalah tawaran yang berat. Dah, kita duduk. Dia nak tunggu kaya. Nampak tu siapa? Kalau buat satu teknik ni, nama dia teknik tawaran kejam. Sebab tawaran yang kita bagi ni adalah tawaran yang sangat berat sebelah. Dan tawaran ini seolah-olah macam mereka ni tak ada pilihan. Mereka terpaksa ambil apa yang kita nak. Apa yang kita nak. Contoh, saya akan buat. Okey, hari ni saya akan buat satu tawaran, yang mana tawaran, kalau tuan beli satu SIM card, harga dia RM20 setiap pos. Tapi kalau tuan beli 2 SIM card, kita akan bagi harga RM30 saja. Satu dah bagi jimat. Okey.
Lepas tu apa yang kita buat? RM20 tidak RM20 tidak termasuk postage. Tiada jaminan kalau tuan dapat SIM card, tiada jaminan kita akan refund balik duit. Tapi kalau tuan beli 2 SIM card, okey, ini adalah termasuk postage dan ada jaminan refund kalau SIM card tuan tak dapat. Kau rasa dia ambil yang mana? Dia mesti tak jaminan. Jadi disebabkan tu daripada satu dia beli 2. Ataupun tuan boleh cakap free gift ke, tuan boleh cakap jaminan refund. Jaminan refund ini tak, contoh kalau beli 3 SIM card, kita akan bagi siap dengan buku, kita akan bagi group support, kita akan bagi guide cara untuk jual, cara untuk menjual, teknik untuk menjual. Kita akan bagi skrip dan sebagainya. Tapi bila cakap beli 1 SIM card, akan dapat SIM card sahaja. Tuan-tuan rasa dia akan ambil mana? Dia mesti akan ambil 3 SIM card. So dengan tawaran kejam ni sebenarnya, tuan-tuan dapat tingkatkan tuan-tuan punya sales dalam penajaan. Daripada orang tu ambil 1 SIM card, dia akan ambil 3 SIM card. Sebab kalau orang nak jadi dealer, dia mesti kena ambil SIM card banyak. So dengan kita buat tawaran berat sebelah macam ni, orang akan ambil SIM card banyak. Okay, ini teknik yang saya sharekan kedua. Alright, jadi tawaran-tawaran macam ni. Ingat macam mana saya cakap tadi. Kalau dia ambil 3 SIM card, dia akan dapat free post, dia akan dapat masuk dalam group support, dia akan dapat skrip, dia akan diajar coaching setiap minggu cara untuk menjual. Tapi kalau beli 1 SIM card, okey, dia akan dapat 1 SIM card saja dengan group support. Tiada coaching. Tuan-tuan rasa dia nak okey, alright, tuan-tuan faham. Jadi tuan-tuan boleh gunakan cara. Cara yang ketiga apa? Cara yang ketiga yang tuan-tuan boleh guna adalah dengan teknik tuan-tuan kena minta referral. Nak pergi luar. Nak ikut aja, tak nak pergi, ikut aja. Jalan-jalan. Nak ikut. Tunggu air habis, sikit lagi. 5 minit. Air solat, lepas kita pergi. Okey. Dah, jangan nangis. Jangan nangis. Saya nak keluar. Okey. Jadi teknik yang ketiga yang tuan-tuan perlu belajar adalah teknik minta referral. Minta referral. Oh. Tuan Amirul Siddiq siap baring lagi ah. Betul-betul fokus tu. Aduh. Screenshot jap. Okey. Dan yang ketiga yang tapi lambat kita tak boleh jalan. Okey. Adalah teknik minta referral. Okey. Tuan-tuan, bila tuan-tuan dah close orang, tak kisahlah user lah, especially user kan, user. Tuan-tuan, jangan segan untuk minta referral daripada mereka. Jangan segan untuk minta referral daripada. Tapi kebanyakannya kita, bila kita close user, kita biarkan je. Padahal kita jangan segan. Dan benda ni tak susah pun. Kita hanya perlu gunakan skrip yang simple. Contoh, boleh tak kita tak ada feedback dia. Okey tuan, okey tak guna sikap tuan wow? Macam mana feedback boleh? Kalau orang terpuji, internet laju atau cantik tuan, saya puas hati. Okey, macam ni tuan. Boleh tak saya dapatkan kontak tuan? Tuan boleh bagi 5 kontak tuan, 5 orang. Okey, yang ada masalah sama macam tuan, iaitu internet tak laju sebelum ni. Okey, tuan bagi 5 kontak. Okey, kalau saya dia orang beli SIM card dengan saya, okey, saya akan hadiahkan tuan free top up bulan depan. Tuan gunakan cara ni, confirm tuan akan dapat banyak prospek. Masalah sama macam dia. Contoh, dia ada masalah internet tak speed, tak laju. Ataupun dia ada masalah, dia guna SIM card kita sebab dia nak buat untuk hotspot, untuk PDPR. Untuk mengajar PDPR. Ataupun untuk wifi dekat laptop. Jadi, boleh tak tuan bagi saya 5 kontak saja untuk yang ada masalah seperti tuan. Okey. Kalau tuan bagi 5 kontak, saya WhatsApp dan dia beli SIM card dengan saya. Okey, tuan boleh bagi tahu mereka siap-siap yang saya akan WhatsApp untuk saya offer. Kalau mereka beli SIM card tu dengan saya, bulan depan tuan tak payah top up. Saya akan belanja tuan top up untuk bulan seterusnya. Tuan rasa dia akan bagi kontak dan dia akan pastikan kawan-kawan dia mesti beli dengan tuan. So dia bulan depan dia tak payah top up. Tuan perlu keluar modal untuk top upkan dia. Tapi tuan kena ingat, sekali tuan keluarkan modal top up untuk dia, tuan akan dapat komisen daripada dia juga. Dia akan terus guna SIM card tu. Dan pada masa yang sama, tuan dapat close 5 orang. Okey, inilah teknik minta referral. Jadi skrip yang saya bagi tu,
tuan boleh edit mana sesuai. Dan tuan boleh tukar apa modal yang saya mampu bagi. Yang saya mampu bagi adalah saya akan cakap free top up bulan depan untuk dia. Okey. Kalau tuan nak buat benda lain, silakanlah. Silakan, saya tak kisah. Tapi skrip dia adalah yang mana boleh saya dapatkan. Saya typekanlah untuk tuan lah. Nanti tuan boleh ubah ikut suka hati tuan, ubahlah ikut situasi tuan. Okey, saya type. Okey, boleh kami dapatkan kontak kawan tuan yang ada sama macam. Okey. Okey, ini saya bagi ayat asas. Jadi tuan-tuan boleh tukar. Boleh tak saya dapatkan kontak kawan tuan yang ada masalah sama macam tuan? Iaitu internet tak laju. Contoh, contoh. Okey, kalau bagi 5 kontak, okey, kalau mereka beli SIM card dengan saya 5 orang tu, okey, bulan depan tuan tak payah top up sebab saya akan belanja tuan top up. Saya akan bagi apa ke. Jangan bagi peluk dah lah. Bagilah SIM card ke, top up ke apa ke. Okey, jadi tuan-tuan boleh pilih apa yang ada tu kan. Jadi ini contoh saja, Cik Elia. Diskaun 30% next purchasing. Maksudnya kalau dia nak beli lagi produk kita, kita akan bagi 30% diskaun next purchasing. So yang ni lebih jimat, kita tak payah keluar banyak kos kan. Tapi saya nak buat lagi menarik, saya bagi free top up. Jadi ikut kita lah macam mana. Kita boleh ubah apa yang kita nak. Kita boleh ubah apa yang kita nak. Itu contoh saja. Saya harap tuan-tuan faham. Kita edit ikut kesesuaian apa yang kita nak. Dan kita apply terus tuan. Tuan-tuan bayangkan selama ni tuan-tuan close user, saking punya banyak tau. Tapi tuan-tuan tak manfaatkan betul-betul user tuan-tuan tu. Yang mana yang bagi feedback positif lah. Janganlah yang marah-marah lah. Tak okey lah kan sekat tuan wow ni. Data cepat habis lah. Internet susah lah coverage kat sini. Okey, boleh tak tuan bagi 5 kontak tuan punya masalah sama seperti tuan. Kalau okey, saya akan hadiahkan. Yang puji singkat kita. Okay. So bila kita dapat contact referral tu, kita boleh terus WhatsApp dia ataupun kita call dia ke apa ke, WhatsApp dia ke, offer. Beri offer tambahan pun lagi bagus. Okay. Sebab kita boleh cakap bila kita offer dia, salam tuan, Tuan Amir ni. Okey Tuan Amir, saya dapat contact tuan ni daripada Tuan Kamarul. Yang mana Tuan Kamarul ni cakap tuan pun ada masalah juga, internet tak laju. Sebab baru-baru ni saya ada berikan dia singkat Tuan wow, singkat ni internet dia laju dan dia sangat puas hati. Saya screenshotkan ini pada tuan, bukti dia puji singkat ni sebab dia kata tuan pun ada masalah yang sama. Jadi kalau tuan okey, disebabkan tuan ni adalah orang yang telah dia recommend kan, jadi tuan akan dapat offer tambahan daripada saya. Iaitu apa? Tuan boleh bagilah. Tuan hanya perlu bayar, tuan bayar RM20, tuan akan dapat singkat berserta postage dan buku dan tuan akan dapat offer tambahan iaitu percuma kredit RM5. Silakan, tuan nak buat macam mana? Okey. Silakan macam mana. Ataupun kalau tuan tak nak free, tuan sikit contoh. Okey, disebabkan tuan ni adalah orang yang telah direkomendkan oleh kawan tuan si Kamarul Zaman ni. Tuan akan dapat special offer. Tuan beli satu SIM card untuk RM20, tuan akan dapat buku, SIM card dan postage sekali dan tuan akan dapat free 32 gig data untuk 32 hari. Padahal dia dapat SIM card tu memang dia kena subscribe 1 gig percuma setiap hari. Tapi dia ingat benda tu satu offer. Sebenarnya memang offer tu Tuan Wah dah bagi. Contoh Tuan Wah ada buat kempen, tuan akan cakap tuan dapat menyertai kempen kami bernilai RM80,000. Padahal bukan kempen tu, kempen Tuan Wah. Cerdik sikit benda ni, kena pandai. Right? Jadi inilah teknik referral ni. So dengan teknik referral, teknik tawaran kejam, teknik urgency ini, saya yakin betul-betul dapat membantu tuan-tuan untuk tingkatkan lagi closing sales tuan-tuan. Okay? Tingkatkan lagi closing sales tuan-tuan. Benda ni sangat membantu, percaya kata saya. Dulu, saya nak tengok tuan-tuan buat ke tak. Kita cukup susah nak promote, padahal user sendiri pun kita dah boleh dapat referral. Kalau kita ada 10 user, seorang bagi 5 kontak, kat situ saja kita dah close 50 orang. Okey. Jadi kita gunakan teknik-teknik macam ni pun dah boleh. Kadang-kadang bukannya orang tak minat singkat kita.
Tapi offer kita tu tak membuatkan mereka ni naik bulu tau. Bulu mereka tak meremang. Cuba kalau kita offer urgency sikit. Kalau tuan bank in sebelum jam 11 ni, kita akan bagi offer kat tuan yang mana singkat tuan akan deposit pada hari ni akan sampai esok. Kalau tak sampai esok, kita akan refund balik modal tuan. Contohnya tu. Ataupun kita akan bagi tuan free top up RM10. Ataupun kita akan bagi tuan free data 32 gig kalau tuan bank in dalam masa sebelum pukul 11 pagi ni. Kita akan bagi tuan offer free 32 gig data untuk 32 hari. Okey tuan. Tapi offer ni sebelum tuan bank in jam 11 pagi saja. Tuan, menggila dia pergi bank. Tapi tuan-tuan tak gunakan teknik urgency. Okay. Sama juga dengan teknik tawaran kejam. Kalau tuan gunakan teknik tawaran kejam, saya betul tahu, okay, saya nak buat bisnes. Jadi macam mana? Apa singkat? Okey tuan, kalau tuan beli satu RM20, tuan akan dapat singkat buku. Dan kita akan masukkan tuan dalam group support lah sebab tuan nak buat bisnes. Tapi kalau tuan beli 5 singkat, RM20, kalau 5 RM100, kita akan bagi tuan harga RM65 saja. Tuan akan dimasukkan dalam group support. Kita akan adakan coaching setiap minggu 2 kali secara percuma. Yang harga dia RM1,000, tuan akan dapat percuma. Dan tuan akan dapat e-book. Kan? 11 e-book, 13 e-book percuma yang harga RM1,500. Dan tuan juga akan dapat belajar skrip, video-video strategi macam mana nak buat closing, macam mana nak buat iklan. Okey, yang ni yang tuan akan dapat. Dan jika tuan gagal dalam masa sebulan, 3 bulan. Okey, tapi satu singkat tak dapat offer ni tuan. 5 singkat dapat offer semua ni. Tuan rasa dia beli mana? Jadi dengan teknik tawaran kejam yang berat sebelah nak mampu ini, tuan-tuan akan boleh buatkan orang beli 5 singkat. So tuan-tuan, gunakan 3 teknik ni dahulu. InsyaAllah, tuan-tuan boleh tingkatkan tuan-tuan penajaan. Boleh ke boleh semua? Cuba komen sikit. Hafiz tanya. Okey, Hafiz tanya, kalau orang tu beli, daftar direct bawah kita ke bawah orang lain yang bagi kontak tu? Dah tentulah bawah kita kan. Kalau kita daftarkan bawah orang tu buat apa? Dah tentulah bawah kita. Tapi kalau tuan nak buatkan orang tu lagi seronok, dah tentulah tuan akan daftarkan bawah dia. Tapi saya tak recommend kalau cara tu. Kan saya cakap, 3 benda yang penting. Yang penting adalah pendaftaran peribadi. Oi, gasak lah. Nanti dia dah bagi 5, tuan. Saya bagi 50 lah tuan. Tolonglah closekan untuk saya. Punah. Okey. Tapi kalau tuan-tuan nak buat, okey, tak apa tuan bagi 5 kontak. Dalam 5 kontak tuan bagi ni, kalau saya close 5, 1 saya akan letak dekat ID tuan. Jadi setiap kali orang tu top up, tuan akan terus dapat royalty sampai bila-bila. Dia bagi juga. Contoh, tuan tak nak bagi dia free top up bulan depan. Tak apa, tuan boleh bagi dia macam tu. 1 daripada yang kita close 5 tu akan masuk dekat ID dia. Boleh. Ataupun tuan nak bagi 32 gig free untuk dia sebagai bonus. Boleh. Kreatif sikit. Okay. Alright. Kalau line Celcom tu okey kat satu kawasan, line Digi pun okey juga ke? Oh, tak tahu lagi tuan. Tengok. Sebab Celcom dengan Digi dah bergabung. Tapi line merge tu kita tak tahu bila lagi. Macam mana nak tahu bila? Tunggu nanti. Kalau kecoh dekat Facebook, kecoh dekat TV, yang line Celcom dah jadi. Itu je. Okey. Betul, Tuan Hafiz cakap. Mana tahu dengan daftar border kokok tergerak hati dah jadi, boleh. Tuan boleh cuba. Tak ada masalah. Okey. Alright. Ada apa-apa soalan sebelum kita tutup majlis kita? Saya harap dengan 3 explanation saya ni, tuan-tuan dapat manfaatkan. Dan yang paling penting, kita dapat guna. Ingat saya pesan. Marketing ni kita tak hebat tak apa. Sebab kita akan jadi hebat kemudian. Kalau kita betul-betul nampak, kita yakin dengan bisnes ni, kita yakin dengan produk kita, kita yakin dengan company, insyaAllah kita akan buat apa saja. Okay. Orang yang tak pandai, dia akan jadi pandai juga. Yang penting, kita kena betul-betul yakin. Marketing ni semua orang boleh belajar. Tuan-tuan tahu tak macam mana saya boleh tahu benda-benda macam ni?
Sebab saya pun sampai sekarang masih lagi beli ibu-ibu, cara macam mana nak menjual, cara macam mana nak buat closing, cara macam mana nak tingkatkan sales. Saya beli buku-buku kan. Bukannya benda ni turun daripada langit. Tahu-tahu baru tidur je dah pandai. Bukan macam tu. Kita belajarlah, belilah. Mesti tuan-tuan pandai juga benda-benda di sini. Okey. Ini kalau kita diam je, esok lusa tahu-tahu dah kaya. Memang takkan jadi kan. Sampai kiamat pun tak jadi. Jadi kita kena ada inisiatif diri. Ada inisiatif diri. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa kita tutup majlis ni. Dan saya harap insyaAllah pada minggu depan kalau kita ada masa, kita akan sambung lagi cerita 3 lagi strategi untuk boost sales Najat. Alright. Okey. Jadi saya minta maaf dan tak dapat teruskan. Belum solat asar lagi. Jadi saya harap tuan-tuan semua dapat manfaat daripada ilmu ni. Dan saya harap satu je, tuan-tuan boleh manfaatkan ilmu tersebut. Itu saja, manfaatkan ilmu tersebut. Dan saya harap pada bulan Ogos ni, tuan-tuan dapat all out, buat sehabis baik bisnes ni. Commission tak pernah gagal dibayar. Cuma kita ni yang selalu gagal buat kerja. Itu je. Kita selalu gagal buat kerja. Tapi company tak pernah pun gagal bayar kita. Jadi kita kena samalah. Company tak pernah gagal bayar kita. Kita pun tak pernah gagal buat kerja. Dua-dua kena ada seimbang. Okay, ingat, pada bulan ini akan hadiahkan gold bar. Ini saya buka pada semua. Dan siapa yang beli SIM card paling banyak bersama dengan HCF Fala Resources, saya akan hadiahkan gold bar juga kepada anda. Dan saya buat satu cabutan 100 SIM card percuma. Buat semua orang, tak kisah bukan rangkaian saya tak apa. Okey, dengan syarat anda hanya perlu membeli SIM card minimum 15 keping. Beli 15 keping dengan HCF Fala, anda akan dapat satu tiket. Lagi banyak SIM card anda beli, lagi banyak tiket, besar peluang anda untuk dapat 100 tiket, 100 SIM card tu. Ataupun syarat dia yang lain, untuk anda dapatkan tiket, anda perlu daftar minimum 10 orang. Daftar 10 orang, automatik anda akan dapat satu tiket untuk menyertai cabutan 100 SIM card percuma. Okay? Dan khas untuk rangkaian saya bawa branch Syafiq Tarikh, bawa BPFRA, anda daftar 15 orang, saya bagi cash RM30. Daftar 20 orang, saya bagi cash RM50. Daftar 30 orang ke atas, saya bagi cash RM100. Yang penting, pastikan ada pendaftaran MNP mesti ada. Alright, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.